إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala salawat dan salam kepada Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'in, kepada seluruh ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin rahimahullahu ta'ala anhum wa radu'an, dan kepada sahibul kitab walil al-malik hafizahullahu ta'ala anhu, dan kepada seluruh para ulama-ulama yang sehingga hari ini menjadi sandaran kita kepada mereka di dalam membawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama syukur kita kepada Allah di atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita untuk kita lebih merasakan hubungan kita dengan Allah, agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mulakan Allah, hidup kita di atas dunia ini kanzan wa makhfiyah. Dalam sebuah hadis kursi Allah bagi tahu, kuntu kanzan makhfiyah fa khalaqtu khalqa liya'rifuni. Aku ini adalah satu khazanah yang tersembunyi, dan aku ciptakan manusia agar mereka mengenalku. Jadi Allah ciptakan kita semata-mata untuk kenal dia saja. Jadi satu orang yang hidupnya di dalam mengenal Allah, mengingati Allah, maka Allah juga bersama dengannya dalam apa juga yang dikerjakan, yang dilakukan. Allah mengenalnya, dan Allah berkata, siapa yang ingatku dalam hatinya, aku akan ingatnya pada zatku. Siapa yang ingatku di dalam satu majlis, maka aku akan ingatnya di dalam satu majlis yang lebih besar dan lebih mulia. Masya Allah. Sebab apa? Sebab Allah sangat-sangat menyayangi setiap hamba-Nya. Allah sangat sayang, sampaikan setiap hamba Allah, walaupun hamba itu sangat banyak dosanya, Allahu Akbar, tetapi besar lagi kasih sayang Allah. Ini kalau naik kapal terbang, nampak ombak ke nampak laut? Nampak laut. Kalau pergi tepi laut, tengok ombak banyak, buih. Sekali ombak tu ombak tu membantai pasir, penuh buih, penuh sangat buih. Ya Allah, nak begitu banyak buih ni. Tapi buih yang banyak ke laut yang banyak? Laut yang banyak. Maka di situlah kasih sayang Allah. Sebab tu Allah bagi tahu, kamu balik dengan keadaan dosa banyak mana pun, kasih sayang aku mengatasi segala-galanya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu meliputi setiap sesuatu. Masya Allah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok anak-anak remaja ataupun orang jauh dengan Allah, mereka sebab tak kenal je. Mereka tak kenal. Tapi kalau mereka kenal macam mana? Maka mereka juga akan merasakan, oh, saya juga dihargai rupanya.
Masya Allah. Allah tetap menghargai setiap seseorang. Allah tidak menciptakan satu orang itu dalam keadaan sia-sia. Tak ada. Semuanya ada kelebihannya. Masya Allah. Walaupun pada mata zahir kita tengok dia ni tak ada apa-apa pun. Sampai kan pernah ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana satu orang tu nak bersyukur dalam keadaan dia tidak boleh melihat, dia tidak boleh mendengar, dia tidak ada apa-apa pun, semua cacat. Bagaimana dia nak bersyukur? Maka Rasulullah beritahu, adakah dia tidak boleh membuang air dengan lawas? Masya Allah. Maka itu juga nikmat daripada Allah. Allahu Akbar. Jadi ayahanda, dalam diri kita, pemberian yang Allah bagi ni terlalu banyak yang boleh menyebabkan kita dekat dengan Allah. Dengan pergerakan saja. Contoh, kita diberi pergerakan, maka pergerakan ini boleh menyebabkan kita dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Dia tak pernah tolong orang pun, tapi dia pernah tengok satu selipar dalam longkang. Ish, apa tolak selipar dalam longkang, dia ambil letak atas. Itu saja. Tapi Allah lihat tu macam mana? Allahu Akbar. Maka di situ keampunan Allah, di situ kasih sayang Allah. Satu orang yang balik di akhirat dalam keadaan ada satu je pahala, seorang lagi tak cukup satu. Cari Allah kata pergi cari satu lagi. Dia pergi cari, jumpa satu orang yang boleh bagi. Dia kata kalau aku tak bagi pun sama juga, kalau aku bagi pun sama juga. Tak apalah, daripada dua-dua masuk ke dalam neraka, lebih seorang masuk. Ambil lah ni, kamu bawa lah berjumpa dengan Allah, supaya kamu selamat. Sebab dia nampak apa? Dia nampak dia yang satu ada pada dia pun tak boleh datang manfaat apa-apa. Ini pada kata dia, dia pun bagi. Jadi Allah yang maha kasih sayang, bila mana kamu dapat? Ada satu orang, macam mana dia boleh bagi dengan kamu? Dia pun datang. Allah kata panggil orang tu. Maka panggil, kenapa kamu bagi dekat dia? Ya Allah, ini sahaja yang aku ada, dan ini tak mencukupi pun, dan dia tak cukup satu. Tak apalah, kalau nak dibandingkan amalan saya memang tak ada, tapi satu ni biarlah, daripada dua-dua tak selamat, biarlah seorang selamat. Dia nak tunjuk dia ni sayang. Maka Allah beritahu pada hari ini, akulah Allah yang maha kasih sayang. Hari ini hari yang mana Allah memancarkan cahaya kasih sayang pada semua sekali. Dua-dua masuk dalam keampunan Allah. Sehingga kan satu orang satu langkah lagi nak masuk ke dalam neraka Jahannam, datang baginda sallallahu alaihi wasallam, pegang. Kenapa? Apa salah kamu? Ya Rasulullah, kesalahan saya tak dimaafkan, kesalahan dengan orang lain. Rasulullah panggil orang tu, kenapa kamu tak maafkan dia? Masih diadili, kenapa kamu tak maafkan dia? Sebab kesalahan begini. Dia sebut. Rasulullah beritahu, bagaimana kalau Allah beri kepada kamu, dia pun tunjukkan tempatnya begini. Tetapi syurga ini, kedudukan ini hanya akan diberi kepada satu orang yang memaafkan orang lain. Dia rasa, Masya Allah, kalau beginilah ya Rasulullah, tak apalah, aku maafkan dia. Allahu Akbar walillah. Begitu kasih sayang Allah yang Allah terjemahkan pada baginda, sehingga hari akhirat adalah hari, walaupun manusia mengatakan, walaupun sebahagian daripada mengatakan apa, hari itu adalah hari kemurkaan Allah, kerana manusia yang begitu, manusia yang tidak taat lagi pada Allah. Tetapi kemurkaan Allah, kemarahan Allah itu tetap ditadbir oleh sifat Ar-Rahman Allah. Kalau kita baca Asmaul Husna,
Nama Allah, pertama sekali Allah sebut namanya adalah Ar-Rahman. Maka nama Ar-Rahman ini yang mentadbir seluruh nama yang lain. Dengan kasih sayang ini mentadbir seluruh sifat-sifat yang lain. Sebab Allah beritahu, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku ini mengatasi pada segala-galanya. Masya Allah. Jadi anda, macam mana kita nak merasakan kasih sayang Allah? Maka jiwa kita ini seperti satu bekas. Maka bekas ini tak boleh dicampur dengan benda lain. Kita nak minum air Milo, dalam masa yang sama kita nak minum air kosong. Tapi Milo ni tak bersih lagi ni. Macam mana nak dapat air kosong yang rasa betul-betul? Tak boleh. Maka bekas ini perlu dibersihkan. Maka sebab itu jiwa kita ini, bekas ini telah ada sedikit kesalahan. Dan memang kita ni, memang anak Adam ini akan buat kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Rasulullah beritahu dalam sebuah hadis bahawa setiap anak Adam itu adalah pendosa. Tapi jangan jadikan diri kita pendosa yang tidak bertaubat. Jadikan diri kita ni pendosa yang sering bertaubat pada Allah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa, orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang sering bertaubat pada Allah. At-tawwabun, disebutkan dalam hadis ini at-tawwab, menunjukkan bahawa dia sering bertaubat kepada Allah. Walaupun saya alhamdulillah saya dah sembahyang taubat dah. Bila dia kata dia sembahyang taubat, maknanya dia kata dia dah bertaubat dengan satu kali sembahyang taubat. Tidak, tak cukup. Taubat ini perlu dilakukan hari-hari. Hari-hari perlu sembahyang taubat, perlu minta ampun pada Allah. Masya Allah. Maka tawwab, perasaan sentiasa bertaubat, inilah sifat satu orang yang melakukan salah. Bila dia bertaubat, dia maksudnya dia mengaku bahawa dia melakukan salah. Dan sifat salah ni memang sifat hamba. Maka dia jujur tak dengan Allah? Maka dia mula jujur. Jujur ni Allah nak tengok. Jujur ini yang nak dilihat oleh Allah pada hamba ni. Masya Allah. Jadi anda boleh mengatakan Allah Subhanahu. Sebab itulah Allah sangat sayang kat kita. Dengan diterjemahkan, ditunjukkan segala-galanya. Masya Allah. Ditunjukkan segala-galanya pada kita untuk supaya kita lebih hampir dan lebih dekat dengan dia. Lebih hampir dan lebih dekat dengan dia. Masya Allah. Okey, kalau anda tengok yang dekat sini, yang minggu lepas, yang kuliah sebelum ini, kita sebut bahawa Islam ini adalah jasad yang mentaati perintah Allah. Iman ini adalah akal yang mentaati perintah Allah. Dan ihsan ini adalah hati yang mentaati perintah Allah. Maka hari ini Islam ini dipanggil hidup yang bersyariat. Kalau kita tengok ada sebahagian buku-buku agama yang dikarang oleh ulama-ulama, ustaz-ustaz, hidup bersyariat. Jadi hidup bersyariat itu dia dah. Hidup bersyariat. Ini hidup berakidah. Jadi ini hidup berakhlak. Kalau ini dipanggil syariat ahli sunnah wal jamaah, kalau ini dipanggil akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau ini dipanggil akhlak ahli sunnah wal jamaah. Tetapi banyak yang membawa syariat ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi malangnya sangat sedikit yang menterjemahkan syariat dan akhlak, syariat dan akidah bersama dengan akhlak. Jarang sangat ditunjukkan oleh orang Islam. Kalau satu orang Islam kata, saya berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, saya berpegang dengan fiqh mazhab ahli sunnah wal jamaah, betul. Tetapi satu lagi, akidah dan syariat ahli sunnah wal jamaah ini
perlu diaplikasikan, perlu dizahirkan dengan cara akhlak ahli sunnah wal jamaah. Tapi bagaimana kamu boleh mengatakan kamu berpegang pada syariat ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana kamu boleh mengatakan kamu berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam keadaan kamu meninggalkan akhlak ahli sunnah wal jamaah? Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah, syariat ahli sunnah wal jamaah tak boleh ditinggalkan dengan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau ditinggalkan, maka agama ni jadi pincang. Akan berlaku kepincangan di dalam agama. Bila satu orang beribadah, dia akan merasakan ibadahnya ini lebih baik pada ibadah orang lain. Dia akan merasakan lebih baik, dia akan merasakan macam-macam dia akan rasakan. Tetapi kalaulah akidah ahli sunnah wal jamaah, syariat ahli sunnah wal jamaah dipegang dengan akhlak ahli sunnah wal jamaah, pasti dan pasti dia akan menjadi agama ini menjadi agama yang sangat-sangat cantik. Terjemahan agama pada diri kita itu sangat cantik. Bukan kata nak terjemahkan agama ni kena pakai jubah serban, tidak. Allahu Akbar. Tapi kalau pakai jubah serban, kalau sakit hati orang lagi bahaya. Lagi bahaya. Sangat-sangat bahaya. Ini yang berlaku. Kadang-kadang dekat masjid-masjid, Masya Allah, pakai jubah serban, tapi perasaan tak baik pada orang lain. Awak tahu tak saya siapa dalam masjid ni? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar walillahillah. Bahaya sangat. Sangat bahaya. Sebab itu bonda, kalau ulama dulu mereka lebih sanggup mempamerkan depan mata masyarakat mereka ni orang berdosa. Mereka mempamerkan hidup mereka ni macam orang berdosa. Tak ada apa-apa. Pakaian mereka biasa je, kain pelekat, baju pakoda. Kalau orang kampung, kain pelekat, baju pakoda. Tak ada. Memang nak menunjukkan bahawa pakaian orang berdosa. Supaya apa? Supaya hati ni terjaga, akhlaknya terjaga, perkataannya terjaga, tingkah lakunya terjaga. Tapi hari ini kita, na'udzubillah min zalik, kita lebih sanggup mempertontonkan depan mata masyarakat kebaikan kita, dalam keadaan kita sorok semua penyakit-penyakit. Seibaratnya seperti satu orang yang suci sangat, macam tak ada dosa. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Sebab tu yang dia, kalau ikut guru saya, time kuliah boleh macam ni. Time kuliah saya boleh pakai macam ni. Selain pada waktu kuliah, kalau duduk pergi padang ke, kalau duduk tak boleh. Nak tengok, nak betulkan hati, cuba pergi dekat, contoh, kalau ulama dulu macam mana? Dia duduk dalam panggung wayang. Apa dia rasa hati dia? Ada rasa orang lain tak baik, saya yang baik, masih rosak lagi. Tak boleh. Agama ni bukan macam tu. Allahu Akbar. Tapi kita hari ni, kita menterjemahkan agama. Kalau kata agama, orang tu mesti pakai macam ni, pakai serban macam ni, ini orang betul orang agama. Tidak. Bukan. Agama itu sumbernya daripada hati. Sebab itu walaupun pada zahir tak ada kupiah, walaupun pada zahir, tapi berapa banyak yang pada zahirnya seperti orang tak ada apa-apa, tapi hatinya benar dengan Allah. Sebab itu ada sebahagian dalam kitab dipanggil apa? Wali mastur. Wali mastur ni orang yang hampir sangat dengan Allah, tapi dizahirkan akhlak orang berdosa, perangai orang berdosa.
Sebab tu kita tidak dibenarkan menghukum sesiapa. Sebab apa? Kadang-kadang doa dia tu kita susah, menyakitkan hati dia tu menyebabkan kita makin menjadi susah. Sebab dia dekat dengan Allah, walaupun penampilan dia tak ada apa-apa. Atau dunia ni banyak istilah wali kutub, wali abdal, wali mastur. Wali mastur ni yang susah sangat, yang Allah sembunyikan dia. Allah sembunyikan dia pada mata masyarakat, tetapi melalui dia banyak orang dapat doa. Kerja dia apa? Sentiasa mendoakan kesejahteraan untuk orang Islam, beri kebaikan kepada semua orang Islam. Tapi rupanya tak ada rupa. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Sebab tu yang dia hari ni fikiran kita yang meleset. Kita mengatakan kalau kata satu orang yang beragama itu mesti tidak. Masya Allah. Agama tidak pernah mempamerkan begitu, tetapi agama mempamerkan keindahan. Kalau orang dekat dengan Allah, walaupun pakai macam mana pun nampak keindahan pada dirinya. Dekat kedekatannya dengan Allah. Jadi alhamdulillah dalam bab syariat kita pegang. Walaupun hari ni ada yang pegang dalam bab syariat, pegang sungguh-sungguh. Siapa yang kata kalau adalah pendapat yang menolak pegangan-pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah pada bab syariat, dia akan mula-mula akan bangun menentang spanduk dan sebagainya. Betul. Kalau ada sesiapa yang cuba bangkitkan isu untuk isu untuk menggugat akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mula-mula sekali. Betul. Tetapi syariat dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini perlu dipamerkan pertama sekali melalui akhlak Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, syariat Ahli Sunnah wal Jamaah kita pegang ketat-ketat. Kita pegang sungguh-sungguh. Bahkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kita pegang betul-betul. Tetapi kenapa ditinggalkan akhlak Ahli Sunnah wal Jamaah? Sedangkan kalau yang kita tengok di bawah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tu, perbuatan Rasulullah dengan perkataan Rasulullah. Perbuatan 10%, kelakuan 90%. Masya Allah. Akidah yang disulamkan dengan akhlak. Maka Masya Allah, sebab itulah kedatangan para ulama. Malam tadi ada program di Masjid Sultan Mizan, Masjid Sultan Mizan Masjid Besi. Kedatangan para ulama, Habib Umar Hafizahullah. Tak cukup dengan kedatangan ulama, bahkan disulamkan pula lagi dengan kedatangan ulama-ulama yang lain. Semata-mata nak terapkan pada kita, jangan pisahkan tiga ni je. Jangan pisahkan tiga ni. Pegang kepada syariat, hatinya berakidah, penampilannya akhlak. Itu saja. Jangan kamu pernah merasakan lebih daripada orang lain dalam hubungan, menyatakan hubungan dengan Allah. Bahkan rasakanlah diri kita lah yang paling jauh sekali, walaupun pada orang bukan Islam. Kita sebab apa? Sebab kita tak tahu penghujungnya bagaimana. Penghujung itulah yang dilihat oleh Allah. Kalau minggu lepas khutbah Jumaat, tajuknya akhlak mulia itu tanda bagi ibadah yang sempurna. Dalam khutbah itu dibawa satu hadis. Satu orang lelaki bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan satu orang perempuan yang banyak sembahyangnya, banyak sembahyangnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, banyak ibadahnya, tetapi dia menyakiti jirannya?" Maka Rasulullah berkata, "Hiya finnar." Dia di kalangan ahli neraka.
Kemudian Rasulullah di saat orang yang sama bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pula keadaan satu orang perempuan yang dia tak banyak ibadah, dia tak banyak puasa, dia tak banyak apa pun amalan, tetapi dia pernah, bukan selalu, dia pernah sedekah, dia pernah buat sedekah daripada keju yang dia ada. Ada keju, dia potong sikit dan dia sedekahkan. Ini je." Maka Rasulullah beritahu, dan dia tidak menyakiti jirannya. Maka Rasulullah beritahu, "Hiya fil jannah." Dia di kalangan ahli syurga. Allahu akbar, lillahil hamd. Jadi yang dia, akhlak ini boleh menyebabkan amalan kita ditolak. Dengan akhlak juga boleh menentukan amalan kita diterima oleh Allah. Satu orang, dalam hadis Rasulullah sebut kisah satu orang pelacur. Kalau kita dengar perkataan pelacur ni pun kita macam dah ada perasaan hina, kotor sangat perbuatan ni. Tetapi oleh kerana dia turun dalam perigi, dia yang nak minum, bukan dia ambil untuk orang lain. Dia masuk, cedok, dia pun naik ke atas. Sampai atas, tengok ada seekor anjing. Dia fikir, macam mana anjing ni nak ambil air? Tak apalah, kalau saya boleh masuk. Kalau anjing ni macam mana, dia pun ambil air tu, bagilah anjing tu minum dulu. Habis anjing tu minum dan dia masuk, untuk kali kedua dia ambil untuk diri dia pula. Maka Rasulullah beritahu, sebab kasih sayang dia yang ditunjukkan pada hamba Allah ini, sebab tu Allah ampunkan dia dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Satu kisah lagi, satu orang perempuan ahli ibadah yang tak pernah tinggal ibadah ni, tetapi dia kurung kucing. Hanya kerana kurung kucing saja. Bukan kurung kucing bagi, tak, ini tak masalah tak bagi makan. Kurung, tak bagi makan, menyakiti pula. Maka Rasulullah beritahu dia telah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tidak berakhlak, bukan dengan manusia, dengan haiwan. Dengan haiwan. Ini dengan haiwan, bukan dengan manusia. Kalau dengan manusia lagi-lagilah. Dengan manusia lagi-lagilah. Sebab itu Rasulullah pesan sangat dengan kita, jangan sakitkan hati mana-mana manusia. Jadi bila disebut perkataan manusia, tak disebut kau ni Islam ke, tak Islam ke, tak disebut. Nak bagi tu semua tak boleh. Kalau kita dimalukan di khalayak ramai, boleh tak kita nak malukan balik orang tu? Tak boleh. Haram hukum. Walaupun ketika itu kita dimalukan. Sebab apa? Sebab dia malukan kita itu hak dia. Pada hak kita pula tak boleh malukan dia. Sebab ini, kalau kita malukan dia, perbuatan ini satu dosa yang besar. Sayyidina Abu Bakar dimalukan, Sayyidina Abu Bakar dimaki, dicerca semua. Rasulullah duduk sebelah, dengar je, diam. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar cuba bersuara. Rasulullah bangun dan terus jalan. Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, ketika aku dicerca, ketika aku dikata macam-macam di khalayak ramai pula, Tuan duduk kat sebelah. Tapi ketika saya cuba nak bela diri, saya cuba nak sebut perkataan untuk saya bela diri saya balik, Tuan bangun dan tinggalkan saya." Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, ketika kamu dikata, aku melihat begitu banyak malaikat telah datang untuk doakan keampunan untuk diri kamu. Banyak malaikat sedang mendoakan keampunan pada diri. Tapi bila kamu cuba jawab, aku lihat seluruh para malaikat telah lari dan tinggalkan kamu. Kalau malaikat dah tinggalkan kamu, buat apa saya nak duduk lagi dengan kamu? Lebih baik saya lari. Lebih baik saya beredar daripada tempat itu. Masya Allah. Pada akal kita kata memang kita boleh. Kalau tak, malu saya depan orang ramai. Tak, ini pada akal. Sebab itu akal perlu dibawa kepada taat perintah Allah. Maka akal yang taat perintah Allah, dia akan tunduk. Oh, bukan begitu punya, begini. Sebab akal dia ada logik. Agama tak pernah ikut logik. Kalau agama ikut logik, kita ambil wudu kentut, kenapa nak ambil wudu lagi?
Basuh je lah, letak air dekat tempat keluar angin. Dah selesai. Masya Allah. Tak payah nak Kenapa kita makan yang kotor kat tangan, kita basuh kat tangan ni. Basuh kat tangan. Ini pada urusan dunia, urusan yang macam ni. Tapi untuk agama, kita ambil wuduk kemudian terkentut. Kenapa tak basuh tempat keluar angin? Sebab itu yang menjadi sebab kita batal wuduk. Tapi tidak. Agama bukan macam tu. Keluar angin, semua kena basuh. Padahal yang dibasuh ni anggota wuduk, tak ada kena sikit pun dekat tempat keluar angin. Masya Allah. Nak beritahu agama bukan seperti apa yang kita fikirkan. Banyak lagi yang di dalam agama yang kita masih belum faham. Bagaimana kita nak faham? Sebab itulah apabila kita sembahyang, apabila kita buat apa pun amalan, pertama sekali diharapkan dengan amalan tadi memberi cahaya kepada hati kita. Dengan cahaya inilah Allah akan buka hati ini untuk faham bagaimana hubungan saya dengan Allah yang sepatutnya saya lakukan. Dengan cahaya Rasulullah saja boleh membuka semua rahsia hubungan kehambaan dan hubungan ke Tuhan. Siapa saya, siapa Allah. Kalau cahaya ni tak ada, sekadar ilmu semata-mata, maka orang ni ibaratnya seperti bawa kereta dalam gelap, lampu tak buka. Kereta ni macam mana? Dia memandu dalam keadaan bahaya. Divider ada, lubang ada, longkang ada, semua ada. Tapi kalau ada cahaya, dia boleh memandu. Sekurang-kurang dia nampak batasan-batasan yang dia, oh, ni tak boleh, ni ada dinding ni. Masya Allah. Kalau dengan ada cahaya, dia akan dapat, hati ini dapat mendorong jasad kepada, tak boleh ni, tak betul ni. Tapi kalau hati tak ada cahaya, Masya Allah, bahaya sangat. Sebab tu ini cahaya hati boleh mendorong kepada jasad untuk melakukan kelakuan yang betul. Gerak hati tu, tak boleh ni, datang daripada cahaya hati. Kalau perempuan, dia dipanggil apa? Resa. Dia pernah dengar perkataan ni? Resa. Kalau orang mak, buatlah kamu buat. Kalau mak, kamu buat. Mak dia rasa lain. Sebab apa? Rasa tadi, ibu khususnya, itu adalah ilham daripada Allah. Walau siapa pun dia, walau dosa besar mana pun dia lakukan, Masya Allah, tak boleh satu orang anak, dia bukan mak saya, Ustaz. Sebab apa? Sebab kita ukur dia dengan dosa dia. Dia melakukan ibu kita melakukan dosa itu dia dengan Allah. Kita sebagai anak tak boleh hukum dosa dia dengan Allah, tapi kita ukur dosa kita dengan dia. Kamu buatlah, kamu buat. Masya Allah. Ada ini depan mata. Masa saya belajar dulu, Allah tunjuk satu orang. Masa tu pergi ziarah rumah kawan dekat Dungun. Mak dia kata, jangan keluar. Kamu keluar. Dia undur kereta, elok-elok undur pam lori, patah tangan, patah kaki. Masya Allah. Terkejut, itulah kali pertama tengok. Nak bagi tahu apa? Ibu, kekuatan hatinya Allah yang bagi, walau siapa pun dia. Sebab itu kita tak boleh, kadang semua manusia ada kesilapan, tetapi hak sebagai satu orang anak, tak boleh sekali-kali dia menyakiti hati ibunya, walaupun dengan perkataan, lagi-lagi dengan perbuatan. Kisah satu orang, Allah beritahu pada Nabi Musa, wahai Musa, nak tengok tak ahli syurga? Nabi Musa kata, nak. Tu, tengok kat ujung kampung sana. Nabi Musa AS jalan sampai ujung kampung, lihat satu orang pemuda dibela 2 ekor khinzir.
Dia mandikan khinzir ni, dia basuh kandangnya, macam-macam, dia lap badan dia, bedakkan semua, bersihkan bekas makan hari-hari. Nabi Musa AS pelik, kata macam mana budak ni? Bila dia tanya, wahai budak, wahai anak ni, kenapa kamu mandikan? Dia kata, wahai Nabi Allah, inilah ibu dan ayah saya yang telah dilaknat oleh Allah dan ditukar menjadi khinzir. Itu di atas dosa dia. Tapi hak saya sebagai satu orang anak adalah khidmat kepada mereka sampai mereka mati. Masya Allah, Masya Allah. Khidmat pada ibu dan ayah. Allahu Akbar walillahi. Ini agama. Kalau ikut akal, tak boleh lah. Ini kalau ikut akal. Tetapi agama tidak pernah. Agama bukan begitu. Sebab itu anda jangan dipisahkan. Masya Allah. Hari ini yang berlaku syariat, akidah telah dipisahkan dengan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Kalau berpegang pada akidah syariat ahli sunnah wal jamaah, berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, mesti berakhlak dengan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Wajib. Tetapi kalaulah berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah, berpegang pada syariat ahli sunnah wal jamaah, tidak berpegang dengan akhlak ahli sunnah wal jamaah, maka anda agama akan berlaku kepincangan. Agama itu rosak dalam diri kita sendiri. Sebab itu satu orang suami, dia akan sakitkan isteri, hati isteri dia. Satu orang isteri akan sakitkan hati suami dia. Satu orang anak akan sakitkan hati ayah dia, akan sakitkan hati ibu dia. Bila beramal dengan agama tetapi tidak melihat akhlak ahli sunnah wal jamaah, dia hanya melihat hukum. Masya Allah. Suami kata apa? Awak tak boleh buat macam ni. Sedangkan isteri sudah menunaikan seluruh ketaatannya pada suami. Isteri tadi dihukum, dipukul, di macam-macam, dicerca, di macam-macam. Habis amalan suami, kosong. Satu orang isteri pula, suami dah bagi macam-macam dah, walaupun dia nak keluar rumah untuk belajar syariat, kosong. Sebab apa? Dia keluar dalam keadaan kalau minta bukan dapat keluar pun. Suami bukan jenis orang mengaji pun. Suami bukan jenis orang mengaji pun katanya. Keluar rumah pergi mengaji. Suami kalau tak bagi pun dia keluar juga. Apa yang dia belajar tadi bukan menghasilkan pahala, bahkan boleh menghasilkan dosa di sisi Allah. Walaupun suami tadi satu orang kaki arak, walaupun suami tadi tidak pernah solat, walaupun suami tadi ingkar pada Allah, tapi isteri tidak boleh sesekali menunjukkan dia lebih daripada suami. Habis amalan, kosong. Sebab apa? Akhlak bersama suami itu lebih penting. Ini lebih tinggi. Jadi isteri tak boleh angkat suara lebih daripada suami. Sikit ini satu kisah di Indonesia. Satu orang peminum arak. Anak dia, saya jumpa isteri dia. Isteri dia cerita, suami dia ni bukan kaki arak, bahkan dia penjual arak. Arak dia tak letak dekat peti ais, dia bubuh dekat tu air terjun. Sejuk tu memang sejuk fresh, bukan pakai ais ke, tak ada. Dia bubuh dekat air terjun. Setiap hari suami dia balik dalam keadaan mabuk, dia cakap dengan anak dia, tolong ambilkan ibu air. Anak dia pergi, dia ambil suami tu, terus masuk dalam bilik air, dia mandikan semua, tukarkan baju, letak ke atas katil. Anak dia kata, ibu, ayah kenapa? Ayah sakit. Ayah daripada sebelum ibu kahwin lagi, ayah ni dah sakit. Masya Allah. Tak pernah cerita apa pun pada anak. Sehinggalah satu masa, satu orang tu datang pada suami dia, beritahu, untung kamu dikurniakan isteri yang solehah. Itu saja perkataannya. Perkataan itu telah pusing dalam kepala.
Sampailah dia balik, rupa-rupanya anak tadi dah usia 7 tahun, tak pernah tahu pun pekerjaan ayahnya, tak pernah tahu pun apa perbuatan ayahnya, kesalahan, tak pernah tahu. Sebab apa? Isteri tadi simpan, minta pada Allah, tak pernah rasa dia lebih baik daripada suami. Apa yang jadi? Allah ubah. Suami ni esoknya pergi ambil tukul, pergi dekat botol arak tu semua dia pecahkan daripada atas sampai ke bawah, habis. Dan dia berkata, hari ni kita mulakan hidup baru. Masya Allah, mulakan hidup baru. Tapi anak tak tahu langsung apa yang dilakukan oleh ayah tadi. Nak beritahu satu orang isteri yang benar soleh, yang tak pernah merasakan dirinya, walaupun suami tak pernah semayang, tak pernah merasakan dia lebih daripada isteri suami tadi. Bahkan dia menganggap suami adalah suami yang perlu saya taat. Masya Allah. Ini akhlak yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang dia kalau kuliah saya, kalau kena kelah bonda ni, saya tanya, kalau ada siapa-siapa yang datang kuliah dan kadang suami tak izin, sekarang balik. Sebab apa? Mengaji ni boleh datang tak ada, boleh buat jadi tak ada berkat. Bahaya sangat. Masya-Allah. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia, jangan tinggalkan syariat Muhammadiyah, i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah, syariat ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah, akhlak ahli sunnah wal jamaah. Tiga ini simpulkan sampai simpul mati dalam diri. Tiga ni, jangan lepaskan satu, jangan goyangkan satu, tak. Pegang betul-betul tiga ni, maka kita akan selamat insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi semoga Allah terima kita, Allah golongkan kita bersama orang-orang yang benar, Allah golongkan kita bersama dengan perjalanan yang benar, sehinggalah di akhirat nanti kita akan digolongkan bersama umat yang benar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim.